Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakra an ya'uda bil kufri kama yakrahu an yuqdhaba fi an-nar." Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, tiga perkara yang apabila ada di dalam diri seseorang itu, ia dapat merasai kemanisan iman. Iaitu pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya, mengatasi cinta terhadap yang lain. Kedua, ia mengasihi seseorang tidak lain kecuali kerana Allah. Ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Setelah kita dengar tadi, di akhir zaman banyak berlaku kekufuran. Belah pagi Islam, belah petang kafir, petang Islam, pagi kafir pula. Dan di zaman Nabi berlaku Ammar bin Yasir yang diseksa berucap dengan kalimah kufur kerana dipaksa. Allah Ta'ala memberi rukhsah, kemudahan, bahawa dia tetap beriman kerana hati dia beriman. Hadis ini menjelaskan lagi, barang siapa yang ada di dalam hati dia ketiga perkara ini, menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Ada kemanisan dia. Macam gula ada manis, garam ada masin, lada ada pedas. Kalau gula tak ada manis, tak ada makna gula. Kalau garam tak ada masin, tidak ada makna garam. Begitulah lada tak ada pedas, saja-saja je. Tidak memberi makna yang sebenar. Di sana ada orang-orang Islam yang kita tengok dia ni teruk macam-macam, tetapi masih ada dalam hati dia kemanisan iman. Dengan sebab itu, kita jangan mudah-mudah tuding jari tunjuk mu kafir, mu kafir, mu kafir. Sianu kafir, sianu kafir, sebut nama lalu. Jangan, tak boleh. Yang boleh menentukan hukuman ini ialah hakim. Bukan sebarang hakim, hakim mahkamah Islam yang nak menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang murtad. Beliau ada orang, dia dihukum, dia keluar daripada agama Islam, dia buat cara terbuka, maka wajib bagi kerajaan Islam kena bawa ke mahkamah kalau dia orang Islam. Kalau dia orang kafir dah, kita tak boleh paksa dia orang kafir. Kalau dia orang Islam, tiba-tiba dia mengaku dia bukan Islam, maka dibawa ke mahkamah, dibicarakan di mahkamah. Tanya dia betul-betul, siasat. Imam Malik kata kalau ada 100 hujah, 100 bukti, 99 bukti tiba-tiba dia kafir, satu bukti saja diragukan dia kafir, tak boleh hukum kafir. Ini bukan mudah. Bukan pakai tunjuk-tunjuk gitu aja. Ni jangan buat mudah-mudah dalam masalah takfir ni. Kena jaga baik. Kerana disebut dalam hadis, barang siapa mengkafirkan seseorang, kalau orang tu tak kafir, kafir balik ke dia. Nabi kata, barang siapa tuduh orang kafir, mu kafir, orang tu tak kafir, kafir balik ke orang tu kata tu. Ini berat. Kerana hukuman kafir ni jinayah yang besar, jinayah yang berat. Termasuk ulama mengatakan hukuman hudud. Setengah ulama kata hukum ta'zir, banyak mengatakan hukum hudud. Kesalahan keluar daripada agama Islam dibincang oleh ulama-ulama. Ada ulama mengatakan kalau sabit
Dia isytiharkan dia kafir sungguh, dijatuhkan hukuman mati, hukuman bunuh. Bukan mudah. Hukum kafir ni hukum bunuh, hukum dia. Ada ulama mengatakan dia beri peluang bertaubat 3 hari. Ada ulama mengatakan orang lelaki saya dihukum bunuh, perempuan tidak. Istitabah. Ada ulama mengatakan istitabah minta taubat 3 hari. Ada ulama mengatakan taubat seumur hidup. Ini tak boleh bunuh. Seumur hidup pujuk dia. Ada ulama mengatakan begitu. Ini khilaf agama dalam masalah hukum. Menunjukkan bahawa hukuman terhadap murtad ini adalah berat. Jangan kita buat mudah-mudah di antara satu sama lain. Ini kerja kerajaan. Kalau kerajaan dah buat kerja, kerajaan dah pakar. Kerajaan dah pakar. Kalau kerajaan Islam sungguh, mesti dia ambil berat dalam masalah agama ni. Kena faham betul-betul. Hadis ni mengatakan 3 perkara. Barang siapa yang ada salah satu dalam diri dia, menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih kasih daripada yang lain. Dia kasih pada Allah dan Rasul lebih pada diri dia, keluarga dia, anak beranak dia, harta dia, pangkat dia. Allah dan Rasul paling dia kasih sekali. Ada orang yang kita tengok dia ni ahli maksiat, tetapi awak hina ke Allah, wa inna ke Rasul, tak boleh meleting dia. Meleting. Ni tanda kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Jangan buat main. Yang kedua, dia kasih pada seseorang. Dia kasih pada saudara dia yang Islam kerana Allah dan Rasul. Dia kasih ke kawan dia. Bukan kawan dia tu kaya, kerana kawan dia tu berpangkat, kawan dia begini-begini, kerana kawan dia tu waris dia, keluarga dia, anak beranak dia. Tidak. Kasih kerana Allah dan Rasul, kerana Islam. Ini tanda kemanisan iman. Ada orang tu dia kata dia Islam, tapi dia bela anak dia, bela bini dia, bela keluarga dia. Kalau lawan Islam pun dia bela juga, pertahan juga lawan Islam pun. Ni jaga baik kemanisan iman dia tak dalam diri. Pasal apa dia anak kita, kesianglah dia. Dia ni ibu bapa kita, kesianglah dia. Nabi Ibrahim tinggal ayah dia kerana Allah. Ini dia contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Nuh, Nabi Lut tinggal isteri dia. Isteri dia mati kafir, tak boleh nak apa, tak boleh doa dah. Anak dia mati kafir, tak boleh nak apa. Ini contoh dia sebut dalam Quran. Dia sebut dalam Quran contoh. Isteri Fir'aun yang beriman putus dengan Fir'aun bila Fir'aun tu kafir. Tak ada. Ini dia. Ini tak kerana dia tu lelaki kita, dia ni anak kita, ibu bapa tak boleh lah jaga silaturahim dulu. Islam kena kediang. Kalau letak Islam kediang, apa nak? Ni. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebut, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum ikhwan wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah, jika sekiranya ayah kamu, sekiranya anak-anak kamu, adik-beradik kamu, sahabat handai kamu, harta benda perniagaan yang kamu takut rugi, rumah yang kamu sayang sangat, Tuhan kata, lebih kasih pada Allah dan Rasul, dan berjuang untuk jalannya, fatarabbasu, tunggu, Allah Ta'ala akan hukum kamu. Ini dia. Kita mesti kasih kepada Allah dan Rasul, kasih pada seseorang kerana Allah dan Rasul. Ini dia yang kedua. Yang ketiga, benci kepada kufur. Benci pada kufur sebagaimana benci kalau dicampur dalam api neraka. Ada orang tu dia bercakap buka-buka dalam bab Islam, kata mu kafir, meleting dia, marah. Ni dia marah. Kata dia kafir, padahal dia buat tu terang-terang jadi kafir. Tetapi kerana kejahilan dia,
kebebalan dia melenting, marah. Ini menandakan halawatul iman masih ada dalam diri dia. Masih ada dalam diri dia. Ada orang yang macam ni. Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena faham. Dan sebab itu kita jangan mudah-mudah dalam menghukum masalah takfir ini. Cumanya kena jaga diri masing-masing. Jaga diri masing-masing daripada sifat-sifat yang menyebabkan jadi kafir. Kalau ada perkara menyebabkan orang tu jadi kafir, kena nasihat dia. Selamatkan dia. Kalau orang lemah air, wajib kena tolong. Ini lemah akidah, lemah agama, lagi wajib kena tolong. Kalau lemah air, sekadar mati dunia saja. Lemah agama ni masuk neraka. Maka yang lemah dalam perkara agama lebih utama kita tolong lagi. Wallahu a'lam.